أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hai, tak bunyi pun saya datang jauh. Kalau kita pergi rumah orang, dah kata kita pergi rumah orang, kita bagi salam, kita tengok dia di jendela atau di jendela tu. Kita bagi Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Rasa macam nak mana balik. Tapi kalau kita sapa tu, waktu bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Lama tak sapa Ustaz. Oh, kita kembar-kembar hidung rasa dah. Masuk dalam rumahnya. Kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pun. Jadi kita belajar bukan saja kita mendengar, tapi proses pentarbihan belajar itu mesti berlaku serentak. Kata saya kutuk bahawa aku percaya pada ilmu, tetapi ilmu tidak membentuk manusia. Tarbiyah tu yang membentuk manusia. Kau nak mana dia? Okey? Okey semua? Masa-masa tadi suntuk yang diberikan oleh masa rest kita tadi hanya sempat minum secawan teh. Saya mulakan dengan Alhamdulillah summa alhamdulillah wa bihi nasta'in. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri. Ya Allah, buka dada kami, buka hati dan naluri kami. Wa yassir li amri, permudah segala urusan kami. Apatah lagi perjalanan di akhirat kami. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkanlah lidah-lidah kami, terutama di waktu kami menyatakan kebenaran itu. Wa yafqahu qawli, dan berikanlah kepahaman, pengertian, penghayatan dan makna dari apa pengucapan kami. Saya ucap terima kasih, syukran jazilan kepada Rais Jalsah, kepada Sayyidul Muhtaram, Presiden Gamis, seluruh jawatankuasa, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Saya rasa bangga amat teruja dapat bersama dengan pelajar-pelajar hari ini yang sebenarnya saya 50-50 nak datang. Tapi macam mana dia orang semayang hajat, muka terbuka hati saya datang pada hari ini kerana ada program yang bertembung. Program juga di Kelantan. Tetapi saya ingat saya datang pada hari ini, saya di mana yang dikatakan pada ahli panel pertama, saya perlu berbicara dengan warisan kepada kepimpinan. Keduanya, saya minta maaf, tajuk kita mungkin tak balance sikit dengan apa yang saya datangkan ini, kerana saya nak datangkan sebahagian daripada apa yang perlu peserta atau pelajar-pelajar tahu. Kerana dalam pembicaraan tentang hudud atau qanun qisas ni, kalau saya telah berpengalaman ni, kena 3 hari 5 malam baru selesai. Banyak perkara yang akan timbul. Jadi apa yang saya dapat faham bahawa tak semua peserta kita di sini adalah latar belakang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Jadi saya mengambil sikap, saya akan menerangkan falsafah hudud itu sendiri, sekaligus saya akan mendatangkan beberapa section atau enactment daripada Qanun Jenayah Syariah di Kelantan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai salah satu pembukaan, apa yang kita bincang ini hanyalah sebenarnya kalau mengikut ratio itu hanya 0.02% sahaja daripada rakyat awam, masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Tapi manusia jadi bising. Padahal yang kita bincang ini adalah orang-orang yang akan melakukan jenayah ataupun ada yang ada niat nak melakukan jenayah. Kalau kita mengambil peruntukan atau mengambil perangkaan jenayah yang berlaku pada tahun 2012 di Arab Saudi, 2,699 kes itu kesemua kes, termasuk curi selipar di masjid. Kes bunuh hanya 36 kes. Kes potong tangan tak ada, kes rejam tak ada. Yang ada itu semua kes jenayah yang berlaku di Arab Saudi. Yang berlaku di Arab Saudi adalah berjumlah lebih kurang 2,000, berbanding dengan 30 juta rakyat Arab Saudi itu tak sampai 0.09% daripada penduduk itu sendiri.
Jadi urusan ataupun undang-undang jenayah ini hanyalah untuk menyelesaikan masalah yang begitu kecil, tetapi dia boleh menggugat keseluruhan daripada struktur kestabilan, sama ada ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan di dalam sebuah negara. Dan kalau kita nak bandingkan di Malaysia pada tahun 2011, 1,500 ataupun 1,500 ataupun 157 kes dalam tahun tersebut, hanya tak sampai 0.5% daripada kes yang tersebut. Kerana itu apa yang saya nak sebut ialah apabila kerajaan Brunei telah bertekad untuk melaksanakan undang-undang tersebut, maka mereka telah membentuk suatu komuniti yang menyeluruh dari sudut undang-undang sivil, syariah, mufti yang telah berjumlah hampir 200 orang untuk berdepan dengan masyarakat awam di Brunei. Dan di Brunei itu rakyat Islam hanyalah 70%, berbanding yang bukan Islam itu 30%. Jadi kita ingat di Brunei itu 90% umat Islam, tak, 70% saja. 30% lagi bukan beragama Islam. Apabila mereka berdepan dengan orang yang bukan Islam tentang hudud dan kisah yang akan dilaksanakan, mereka menemui suatu perkara yang mengejutkan. Kalau bahasa Inggeris, unsubscribable. Jangan guna tu kalimah dalam dewan ni saja. Saya pergi ke sana lawatan dan mereka datang ke sini. Apabila mereka membentangkan undang ini, potong tangan dan sebagainya, kerak tangan, irasionalnya dan sebagainya, tak ada pun yang bukan Islam bertanya tentang hal itu. Hanya dua soalan yang biasa mereka tanya apabila undang-undang ini dilaksanakan. Adakah mereka perlu menutup aurat ataupun tidak boleh meminum arak di tempat yang dikhususkan? Soal-soal personal. Lalu dalam sesi yang begitu panjang, tidak ada soalan yang ditanya. Dan sekali mereka yang terpaksa bertanya balik soalan kepada non-Muslim, kenapa tak ada soalan? Jawapan sebutan mereka, kita bising apa? Sebab kita bukan nak buat maksiat, kita bukan nak buat jenayah. Ini untuk orang buat jenayah. Jadi hal yang berlaku pada hari ini, kita terperangkap dengan dakwah itu membela penjenayah, membela mangsa tanpa melihat 99.9% orang awam yang tidak bersalah itu. Inilah declaration yang kita buat dalam persidangan-persidangan. Yang tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana kita ambil salah satu contoh. Bagaimana kita ambil salah satu contoh. Apabila Dr. Zakir Naik, bila telah ditanya berkaitan dengan silap sekejap, maaf sekejap. Masa setting tadi tak setting. So if the hudud law were to be implemented, how should we do it? There was also a question that Malaysia is a multiracial country. If hudud law has to be applied, how should it be applied? Brother, I don't know the constitution of Malaysia. I'm just a traveler. What Islam says, I can tell you. Malaysia, I'm not the right person to have asked. Quran says, "Fas'alu al-zikri in kuntum la ta'lamun." Ask the person who is expert. I'm not expert in Malaysian law. I have not studied the constitution of Malaysia. So I will not know what does Malaysia say. I can say what does Quran say. Quran has given capital punishment for certain crimes. That I can comment on. For example, if someone commits rape, in Islam, it's capital punishment. People may say, oh, capital punishment in this age of science and technology, Islam is a barbaric religion, merciless religion. I normally say, and I've asked this question to many non-Muslims, thousands of them. If God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, and if you meet the judge, what punishment will you give that rapist? Brother, God forbid somebody rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? Brother, capital punishment. Capital punishment, correct. So when I asked this question to non-Muslims, 100% gave the same reply.
So when someone rapes your mother, you want to give capital punishment. When somebody rapes somebody else's mother, you say capital punishment is wrong. So in Islam, for certain crimes which involve fasad, corruption in the world, in this life, there is capital punishment. And I'm asking you the question, that before capital punishment, there is a rule called hijab in Islam, that the woman should be properly dressed up in hijab. The man, when he looks at a woman, he should lower his gaze. Surah Nur, chapter number 24, verse number 30 and 31. So in Islam, the woman should be dressed up modestly with hijab, and a man should lower his gaze. After that, if anyone rapes, capital punishment. I'm asking you the question today, you know America. People look up to America as the most advanced country in the world. Do you know the maximum rapes in any country in the world? It is USA, America. According to statistics of 1990 FBI report, every day on an average 1,756 rapes took place. According to statistics of 1996 US Department of Justice, every day 2,713 cases of rape took place. That means every 32 seconds one rape is taking place. You know, we are in this auditorium for the past 3.5 hours. Already 350 rapes have taken place in USA since the time we are here. Since the time we are here in this auditorium, 350 rapes have taken place in USA. I'm asking you the question that if we implement the Islamic Sharia in USA, that every lady should wear the hijab, the man should lower his gaze. After that, anyone rapes a woman, capital punishment, death penalty. I'm asking you the question, will the rate of rape in America, USA, will it increase, will it remain the same, or will it decrease? Brother, Decrease. decrease, correct. You implement the Sharia, you get results. That's the reason certain times you have to give capital punishment. You have to implement the hudud. And if you implement in any country in the world, believe me, the crime will come down. That's the reason I say Islam is the best way of life. That's the reason the least rate of rape in any country in the world is in Saudi Arabia, where this law is practiced. I don't know what law is practiced in Malaysia, but if you implement this law in Malaysia also, inshallah the rate of rape will come down. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, nah itu jawapan mudah. Kita hanya sebenarnya berinteraksi dengan tak sampai 0.02% daripada mereka yang bermasalah. Tetapi dipertahankan dengan diberikan hak sampai mencabul 1000 hak-hak human right yang diperjuangkan oleh mereka yang terkeliru di dalam pemikiran dan ideologi mereka. Baik, pelajar-pelajar rahmati Allah, sepanjang saya berpengalaman 2 tahun berdepan dengan non-Muslim, berdepan dengan mereka-mereka yang keliru tentang pelaksanaan ini, saya mendapati bahawa mereka berpengaruh atau mereka beriman dengan Declaration of Human Rights berkaitan dengan perkara itu saja. Baik, kita melihat bahawa perkara yang paling ampuh untuk kita berdepan dengan mereka itu ialah kita memberikan jawapan kepada maqasid syariah, pelaksanaan hukuman itu, dan jangan sekali-kali kita terperangkap dengan hukuman yang dilaksanakan oleh hudud itu. Sebab dalam konsep maqasid syariah, kita hendaklah melihat pelaksanaan hukuman itu secara menyeluruh di dalam maqasid itu. Dia bukan suatu ataupun hukuman itu datang tersendiri atau dia terpencil dalam hierarki pelaksanaan maqasid syariah itu sendiri. Jadi sebab itulah kita harus mengambil angle di waktu kita menerangkan kepada mereka mengenai hukuman hudud, baik rejam, baik potong tangan, baik irabah dan sebagainya, melalui bagaimana kita menjaga maqasid syariah itu melalui dasar-dasar yang telah dibangunkan secara bulatan itu. Pelajar-pelajar rahmati Allah, kita biasa menyebut maqasid syariah itu dengan hifzuddin, hifzul an-nafs, hifzul al-aql, hifzul an-nas, hifzul mal, iaitu pemeliharaan nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Saya mendapati bahawa kita menggunakan istilah-istilah ini, mereka sukar untuk memahami. Jadi kita harus mencari suatu istilah yang dekat dengan latar belakang mereka, dengan kepahaman mereka, supaya kita boleh memasuki di dalam kepahaman mereka. Kita menggunakan istilah-istilah yang lebih luas dan istilah yang semasa yang digunakan oleh mereka.
Dan saya terkejut apabila kita membaca maqasid syar'iyah yang telah ditulis oleh ulama kita Asy-Syatibi, Ibnu Asyur, Imam Ghazali, Imam Sayuti. Mereka telah menggunakan istilah-istilah itu sejak sekian lama. Walaupun kita anggap dia sebagai suatu istilah yang asing pada masyarakat kita pada hari ini. Contohnya ialah Hifzuddin itu digunakan sebagai hurriyatul aqidah ataupun hurriyatul i'tiqadiyah, iaitulah kebebasan beriktikad yang disebut sebagai freedom of faith atau freedom of belief, di mana dia itu apabila kita gunakan istilah ini lebih dekat kepada kepahaman mereka. Jadi kita pada awal lagi telah memperjuangkan yang dijuangkan oleh Barat berkaitan dengan human right itu. Kita memperjuangkan apa yang dikatakan sebagai freedom of belief itu, kemerdekaan seseorang yang mempunyai etika itu, kepercayaan. Di mana kita pusing kepada jawapan kita ialah bagaimana akidah yang unggul itu harus dipertahankan. Akidah yang suci itu dipertahankan. Kalau seseorang itu dibenarkan untuk dia menukar agama, itu telah hilang keunggulan dalam agama itu. Jadi untuk menjaga seperti mana hurriyah akidah itu supaya tidak diceroboh dan menukar agama itu termasuk daripada perkara yang menceroboh hak-hak keagamaan itu. Dan apabila kita membentangkan perkara ini, akhirnya mereka boleh bertoleransi di dalam penggunaan itu. Jadi saya berpendapat yang sebaiknya ialah apabila Dr. Shahrizad, seorang pakar undang-undang di Aceh yang baru telah dijemput di Kongres Amerika, sewaktu Aceh nak melaksanakan undang-undang itu, maka dia dijemput oleh Kongres Amerika untuk membentangkan pelaksanaan ini. Nak cerita bahawa Amerika memantau dari setiap inci pelaksanaan itu, termasuk negeri Kelantan. Mereka datang beberapa kali meminta laporan demi laporan perkembangan semasa daripada semasa apakah yang akan dilaksanakan oleh negeri Kelantan. Aceh, Brunei tidak terkecuali dalam hal itu. Tapi yang menarik apabila Dr. Shahrizad berdepan dengan 9 ahli Kongres, waktu Shahrizad membentangkan melalui konsep maqasid syar'iyah, 6 daripada 9 itu boleh menerima penghujahan melalui konsep maqasid syar'iyah. Kita jangan terperangkap dengan zalimnya yang dikatakan hukuman itu, tapi kita naklah melihat secara menyeluruh. Cuba kita tengok satu video yang menarik apabila Raja Jordan, iaitulah Abdullah bin Hussein, di waktu dia menceritakan tentang perkara yang paling simple dalam dunia barat berkaitan dengan keamanan. Orang barat boleh menerima dengan bahasa yang mudah, bahasa yang mendekati mereka, bahasa yang memahami latar belakang mereka. Sebab itu apabila kita melakukan kesalahan, kita kembali kepada diri kita. Islam itu sempurna, Islam itu telah lengkap. Tetapi apabila kita tidak dapat mempertahankan Islam, itu dari kesilapan kita. This is what is important to clarify. What it really means to be a Muslim. And I and countless other Muslims have been taught from our earliest years that our religion demanded respect and caring for others. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, none of you has faith until you love for your neighbor what you love for yourself. This is what it means to be a Muslim. Among the very names of God we hear the compassionate, the all-merciful. All my life, every day, I have heard and used the greetings, Assalamu alaikum. A wish for the other to be blessed with peace. This is what it means to be a Muslim. More than 1,000 years ago, before the Geneva Conventions, Muslim soldiers were ordered not to kill a child, a woman, or an old person, not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. These are the same values of Islam we were taught in school as children, not to destroy or desecrate a place where God is worshipped, not a mosque, not a church, not a synagogue. This
history, geography, and future bind us. Let no one separate us, because together we can create pillars of mutual respect that will support the common good for generations to come. Maaf, saya panjangkan di situ untuk saya nak membuktikan bahawa dengan pendekatan yang menyantuni mereka, memahami latar belakang mereka, kita boleh berinteraksi mereka dengan perkara yang begitu mudah. Bagaimana orang Barat itu sangat prehenting kepada kejiranan, soal-soal kedamaian. Jadi kenapa kita bercerita Islam, perkara yang tinggi yang tidak dapat dicapai oleh mereka? Inilah yang saya meletakkan cabaran kepada pelajar dalam kita nak menyantuni semula. Hudud dan kisos ini dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang bukan Islam, bahawa dia satu jaminan yang memberikan keharmonian dan juga kesejahteraan, dan dia sangat sesuai dengan Declaration of Human Rights, apa yang diperjuangkan di Barat itu. Inilah yang sebenarnya dicari oleh Barat dalam menyelesaikan masalah mereka. Jadi saya beranggapan bahawa apa yang kita terlambat dari apa yang kita cita-citakan ini ialah kerana dari silap sangkanya kita sendiri, atau salahnya kita dalam menyantuni mereka sendiri. Saya balik kepada tuan-tuan Allah, apa yang saya sebut tadi ialah, mari kita bercakap tentang apakah yang dikata sebagai apa yang kita kata menjaga, memelihara, apa yang dikatakan sebagai menjaga nyawa, itu sebagai hurriyatul hayat, yang itulah kebebasan nyawa, kebebasan kehidupan yang disebut sebagai Declaration of Human Rights. Perkara 3 dalam Declaration of Human Rights menyebut bahawa setiap manusia, setiap seorang itu mempunyai kebebasan, hak pada nyawanya, kebebasannya, kesamarataannya. Maka kita bercakap dari sudut apa yang dikatakan hurriyatul hayat. Bagaimana Islam pada peringkat 1500 tahun dahulu telah mendirikan declaration ini. Kita telah memberikan kebebasan, setiap nyawa itu mempunyai hak. Lalu mereka mengatakan hukuman bunuh itu sebagai zalim. Dengan nada yang tenang kita berjawab, wahai saudara, tidakkah orang yang membunuh itu, dia telah mencabur 1001 daripada apa yang kita perjuangkan, daripada hak asasi itu. Bagaimana kalau dia seorang suami yang dibunuh itu, nah, baru berkahwin, baru 3 bulan baru berkahwin, seorang isteri telah hilang hak kasih sayang. Menangis isteri, ya, udah keranda, jangan tanda lagi bang, cinta kita belum sejati lagi bang. Bang pergi sebelum lagi saya mengatakan janji bang. Menangis. Hak kasih sayangnya, hak perlindungannya, hak nafkahnya, bagaimana dia telah menghilangkan jika dia ada seorang anak yang masih kecil, itu tidakkah mencabul hak seorang anak, kasih sayang daripada bapanya, bimbingan daripada bapaknya, nafkah daripada bapaknya, dan masa depan daripadanya. Dan bagaimana dia jika mempunyai seorang ayah, yang ayah itu seorang yang telah tua, hilang hak-hak perlindungan seorang ayah, apatah lagi anak itu seorang saja. Satu-satu kita membincangkan, akhirnya mereka terkelu tidak dapat menjawab. Apakah human right itu, ataukah hurriyatun nafs itu, seorang mempunyai hak untuk mencabul hak nyawa orang lain, lalu hukuman yang dijatuhkan itu dianggap sebagai zalim, sedangkan dia telah mencabul 1000 dari hak-hak yang bersangkutan dengannya. Begitu juga kita memperjuangkan hak-hak yang lain. Jadi saya tak boleh panjang di sini kerana masa saya dah habis setengah jam. Jadi dalam istilah kita lihat hukuman, prinsip daripada hukuman yang ada dalam hukuman sivil itu dan syariah itu berbeza.
Sebab itulah kita akan menemui suatu perbezaan yang tidak mungkin mempunyai titik ketemuan dalam beberapa aspek. Kaedah hukuman di dalam Islam itulah jarimata wala uqubata illa bin nassin. Tak boleh kita nak nyatakan dia jenayah, salah, kecuali ada nas. Dan tidak boleh juga kita nak menghukum seseorang itu kecuali ada nas. Adilnya Allah yang menjadi declaration sebatu undang-undang sejagat memperjuangkan keadilan, itu kita menyatakan bahawa Allah tidak menyiksa seseorang sehingga ada dalil. Dan tuan dan pelajar-pelajar ambil dalil bagaimana Ahlul Fatrah di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad dan jarak 500 tahun yang tak sampai dakwah itu, bagaimana mereka mati. Mereka mati sebagai Ahlul Fatrah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka masuk surga percuma. Seperti mana juga kanak-kanak yang belum balik, walaupun nama dia Raja Gopal, anak lelaki Raja Gopul, kan, masuk surga percuma. Sebab dia tak sampai lagi tahap taklif. Maka begitu juga orang yang tak sampai seruan. Kerana Allah mendirikan nas, wa ma kunna mu'azzibi hatta nab'atha rasula. Aku tidak mengazab seseorang itu, kau dan bangsa itu, kecuali sampai wahyu, sampai risalah, sampai dakwah kepadanya. Ini keadilan Allah. Sehingga Allah nak menghukum seseorang pun terhenti di atas nas. Tetapi dalam undang-undang barat, dia menggunakan dua kaedah saja, crime sine lege atau mola piana sine lege. Jadi saya harap makhraj tajwid itu betul tu. Kalau salah idgham ke izhar halqi itu betul kan? Boleh baca? Lebih kurang, tapi jangan bacalah, takut nanti terbelit lidah pihak pengajuh tak bertanggungjawab. Iaitu crime sine lege itu maksudnya tidak ada jenayah kecuali ada undang-undang. Ada undang-undang dulu baru dikatakan jenayah. Kita berbohong, menipu tu walaupun tak jenayah tapi tetap dosa. Tetapi orang barat tak, kerana dia telah memecah moral dan tidak ada jenayah undang-undang kecuali atau juga hukuman kecuali ada undang-undang. Itu dikatakan oleh barat secara mudahnya, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita melihat dari sudut pembahagian ini, kita melihat sempurnanya bagaimana kita membahagikan jenayah itu dengan begitu sempurna sehingga kita ada pembahagian hudud, kisah dan ta'zir. Hudud itu hanya 7 kesalahan, kisah hanya 3 kesalahan. Sedangkan ta'zir itu mengambil 98% daripada kesalahan jalan raya, kesalahan parit, kesalahan lalu lintas, kesalahan tak bertudung, kesalahan berjudi, kesalahan lain. 98% itu diberikan kepada pihak kerajaan. Sedangkan Allah menetapkan sebagai suatu teras kepada menjaga human right itu, hak-hak asasi supaya tidak diceroboh, dan menjadi keadilan supaya pemerintah itu tidak menceroboh hak Allah. Allah menetapkan 7 kesalahan. Sedangkan kalau nak banding 98% kesalahan itu di bawah bidang penguasa untuk menentukan. Tetapi barat begitu mamai dalam mencari apakah dikatakan kesalahan itu kecuali berat dan ringan. Tetapi walau bagaimanapun, indahnya Islam itu ada keanjalan di antara aspek kesalahan yang kita sebut agama itu dan sivil yang dikatakan negara itu. Ada titik pertemuan yang kita boleh satukan di antaranya di dalam takzir. Sebab itu banyak perkara yang kita cadangkan pada pihak kerajaan supaya undang-undang penal code itu kita tak payah ubah kecuali beberapa perkara yang bercanggah di dalam undang-undang Islam. Jadi kita jangan kita faham bahawa tidak ada sivil dan tidak ada agama itu yang tak boleh kita integrasikan. Sedangkan bahawa 7 kesalahan itu saja. Sedangkan yang lain di antara sivil itu ada silang yang kita boleh satukan di antara itu. Jadi banyak perkara yang kita boleh satukan. Baik, apabila kita menceritakan tentang negara kita contohnya, negara kita telah melaksanakan secara sistematik. Dan saya bawa batu bersurat di Terengganu kerana ada warga kita. Ini suatu hal yang sangat kagum. Allah menjadikan suatu pengabadian supaya generasi yang datang selepas daripada nenek moyang mereka yang mereka warisi
dari sulbi mereka itu melihat betapa abadinya hukuman itu dipahat di batu. Kita kan kalau waktu gawe kau patah dah, tulis di batu lah, I love you. Laut luar di laut Cina Selatan, I love you lah. Alam amin yang sampai itu bukan cinta tapi jerudu. Sebab tu cintaku semakin kabur. Jadi jangan guna hujah tu sampai ni tak sesuai, not relevant. Dan jangan bersaksikan angin, udara, bulan. Sebab bulan tidak kelihatan. Wahai bulan, sampaikan rinduku. Tak sampai-sampai rindu. Kita buka mesej tak sampai-sampai. Dia tak reply. Rupanya jerbu. Cinta kita diambil jerbu. Kita pahat di batu. Saya bawa ini pelajar-pelajar rahmati Allah kerana bagaimana sejarah apabila Inggeris datang, dia telah merogol, memperkosa satu-satu undang-undang kita. Bermula negara Selat, negeri Selat, negeri bersekutu dan negeri yang terakhir tak bersekutu. Negeri yang kedua terakhir Kelantan 1909 dan negeri yang terakhir itu adalah negeri Terengganu kita pada 1924. Apabila undang-undang di Terengganu, orang yang berzina itu, kalau dia muhsan, rejam dia, dihalam balang dengan batu, matikan dia. Kalau dia ghairul muhsan sebab syahwatan, ditukar kepada penjara setahun, denda 150 dan kerja berat. Itulah yang terakhir dalam sejarah Malaysia. Selepas itu undang-undang hudud dan qisas telah ditiadakan, diketepikan secara total, tak ada dah. Tetapi batu ini masih lagi ada supaya dia menjadi warisan abadi untuk kita memperjuangkan. Timbul-timbul mari di Kelantan tahun 1993 selepas 84 tahun undang-undang itu telah tidak diusahakan kembali. Apabila pada 25 November 1993 kemudian diikuti ganu kita, tapi tak dah lama, tak lama. 2004 kalah dak kasar. Dak nak buat apa? Dak 2002, 2000 diwartakan 2003, kemudian 2004 kalah PAS di sana naik UMNO. Lepas tu dak tahu cerita ke mana, dak tanya khabar, tak ada apa. Lepas tu mari pula Kelantan pula tahun 2015. Ini yang ada dalam senario di Malaysia. So saya ada di sini kerana benda ni. Kalau tak ada isu ni, saya tak dijemput. Kau orang tak sudi membaca. Jadi kita harus melihat dari sudut persepsi positif. Apa yang dia buat di Kelantan itu, dia meletakkan satu bom atom yang besar di Malaysia, menyebabkan orang jadi gegan. Kan? Boleh terima bahasa saya? Jadi kalau siapa tak faham tu, kena makan budu lah sikit. Biasa tengok tak dalam YouTube yang mak Arab yang cakap bahasa Melayu tu, yang ada Syekh Mesir, mufti itu yang bercakap Melayu tu dalam TV kan. Waktu saya belajar di Mesir itu, saya sewa rumah sebelah dia, depan rumah dia. Dia baru tingkatan tinggi. Saya lah orang pertama berkawan dengan dia. Dia datang rumah saya. Memang dia tak pandai belajar Melayu. Dia pandai belajar Melayu tu kerana makan budu. Jadi kan kita, jadi saya sewa rumah dia sebab itulah. Itu pengalaman saya betapa keramatnya budu. Boleh melentur lidah-lidah keras. Percayalah, dalam wudu itu ada keramat. Jadi baik, itu Muhammad Ghunim. Saya ingat dia pasal dia ada dua orang, ada adik perempuan dia yang cantik. Tapi melepas. Jadi baik, tuan-tuan dan adik-adik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan itulah saya nak sebut bahawa apa yang berlaku itu ada baiknya daripada perkara yang kita tak suka itu. Jadi inilah saya selalu sebut kepimpinan Tok Guru tu, dia mempunyai suatu perkara yang tak ada pada orang, keberanian dia dalam meneroka satu perkara yang asing di Malaysia. Sebab tu timbul pelbagai reaksi. Pro dan kontra itu akhirnya kita terpaksa menjawab. Dr. Mazhar ada pandangannya, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Datuk Kazim Ilyas pun ada pandangannya, kan? Dr. Zahzan pun, Ustaz ada di rumah kita pun datang ni, siapa talak uduk rasa tak khabar apa, tak, bahasa tak ada iman nanang, dia kata dalam YouTube dia.
Latifah Loya daripada penyiasat PKR pun memberi kritikan. Kemudian Zarina daripada Sistem Islam beri kritikan. Akhirnya kita melihat masyarakat itu ada 5 golongan yang saya telah bagikan. Saya patutnya bawa buku tu, buku yang saya tulis lengkap tu, tapi saya tak bawa supaya awak mencari saya dalam jerbu kan. Jadi kita timbul, cuba kita lihat. Jadi apa yang saya bawa ini hanya sketsa daripada masyarakat. Ada sebila ni. Sebelum tu takut ada dalam dewan ni. Jantan lupa mak. Jadi orang hitam dia hanya berlakon. Finally, mimpi PAS untuk melaksanakan hudud di Kelantan datang menjelma. Tapi untuk orang yang bukan Kelantan macam saya ni, muskil jugalah. Banyak pindaan dia. Lepas tu, boleh pula MB Kelantan panggil orang yang kritik hudud ni tak beriman. Awak ni tak beriman lah. Iman adalah mutiara, iman tak dapat diwarisi. Okeylah, korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Tapi ada satu nak tanya, apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? 3 bulan dah mereka masih tak ada rumah. Dan bukan tu je tau, penggunaan dadah, kes cerai makin tinggi, 3GP bersepah. Share sikit lah. Inilah ilmu politik biasanya. Agama digunakan untuk mengaburi mata rakyat dari isu yang penting macam ekonomi dan pentadbiran. Samalah macam isu negara ni. Orang gaduh pasal bangsa, agama, tapi ekonomi negara merosot. Lepas tu hutang kita meningkat. Bila dah sampai masanya, tak tahulah kalau hudud tu boleh isi perut nasi kita. Nasi lemak. Lapar lah. Lapar. Ha? Tak ada. Lah. Tak apalah, hudud kan ada. Jadi saya sebut tu ialah apa yang pelajar kena hadapi. So kita kena rasional, tenang, jangan emosi. Kan? Betul tak? Jadi kalau kita bertindak dengan cara yang juga emosi, mentakfirkan dia, kemudian mengutuk dia, itu memang kita kena buat. Tetapi tak menyelesaikan masalah. Maksud saya ialah amrun ma'ruf nahi munkar itu kena serentak. Yang kita kutuk dia itu nahi munkar, tapi amrun ma'ruf untuk mengisi ruang yang kekosongan itu. Jadi saya hanya membentangkan ini. Saya baru balik daripada 4 pembentangan. Yang baru adalah Persatuan Ulama Malaysia, yang berada di situ bekas-bekas mufti, termasuk pengarah JAKIM dan sebagainya, ulama-ulama besar di Malaysia. Kemudian baru ni pula pembentangan peringkat hakim-hakim syar'i seluruh Malaysia dan hakim-hakim dan juga penguatkuasa yang diatur oleh JAKIM. Banyak perkara yang saya telah potong-potong di sini. Jadi pembentangan ini banyak perkara yang mereka nak kongsi dan mereka telah mengatur saya untuk bertemu dengan Suhakam. Sebab orang yang akan menentang pelaksanaan ini ialah Suhakam, sebab ideologi mereka sebahagian besar itu ialah human right. Baik, jadi kita fikir sini. Jadi saya mahu kita tuan-tuan menyantuni balik. Waktu saya debat dengan Datuk Ambiga, akhirnya Datuk Ambiga boleh menerima. Walaupun pada asalnya dia tidak boleh menerima, asalnya dari sudut perlembagaan. Begitu juga debat dengan ketua daripada DAP bahagian undang-undangnya. Akhirnya waktu makan dia boleh menerima. Dalam forum itu kita mengukakan hujah satu-satu tentang soalan. Jadi apa yang saya dapat faham ialah mereka nak jaminan bahawa hak mereka itu tidak diabaikan, atau hak yang ada, atau hak yang mereka nikmati pada hari ini terjamin. Itu saja. Dia tak yakin dengan pelaksanaan hudud ini akan menyebabkan dia tadi terganggu. Bila potong tangan, bila Datuk Ambiga kata dia pergi ke Kelantan, tiba-tiba kereta dia kena curi, apa hak saya dalam negara Islam? Saya cerita satu-satu. Sebab saya kata Datuk hanya ada undang-undang sivil. Saya sivil pun ada, syariah pun ada. Saya boleh menjawab semua persoalan Datuk. Jawab satu-satu, akhirnya dia terdiam. Dia kata kalau macam ni kita boleh berunding. Itu dalam forum tu. Macam tak percaya je. Okey, kita tengok
tengok bagaimana ini fitnah yang kita mahu realiti dan berdepan dengan secara rasional negara-negara yang telah melaksanakan. Sama ada Arab Saudi, Yaman, Nigeria, semuanya. Walaupun negara ni kita tak pernah pergi, tak apalah, kita boleh akses melalui YouTube. Sudan, Pakistan, dan saya akan buat rawatan ke negeri-negeri tersebut. Dan oleh kerana itu kita boleh lihat bagaimana pelaksanaan. Contoh saya ambil ini di Somali. Cuba kita lihat mereka melaksanakan hukuman itu, orang yang menyebat itu pun tak pakai uniform. Jadi kita tak tahu pak mak baju jaga kau pakai endoro ke, ataupun waktu nak sebat tu siapa suka rela nak sebab sila kat tangan. Saya cikgu dia pun pergi sebab. Tiga okey, orang lain pun nak tukar. Okey, sebab semua nak terai habis pengalaman pukul orang sebab. Jadi yang ini barat viralkan pelaksanaan yang tidak sistematik. Ini realiti yang kita kena berdepan. Dan saya terpaksa berdepan dengan Mujahid. Jawapan Mujahid saya bagi, inilah pengalaman yang telah kita belajar daripada apa yang berlaku dan nasib baiknya Kelantan telah didahului oleh kesilapan yang banyak. Jadi kita akan menjadikan kesilapan ini sebagai suatu pengalaman untuk mematangkan kita. Jadi tuan-tuan boleh lihat. Jadi satu sebatan dia sebab nah, ini satu-satunya hukuman rejam. Ini satu-satunya hukuman rejam yang kita ada, yang boleh kita tengok. Nampak semua hukuman rejam dah tak sanggup. Macam mana saya nak teruskan? Sebab pengurusi sepatutnya kena ada sediakan bulan sabit merah. Perkara ini biasanya dalam seminar yang tak disediakan. Jadi kalau pensan itu tanggung sendiri je lah. Boleh tak? Jadi Pak Pengajar tidak akan menyelamatkan apa. Tunggu sehingga program sudah selesai. Jadi kalau orang nak pensan tu tolong out. Baik, bagaimana dia buat? Jadi soal hukuman pelaksanaan itu, sama ada nak bunuh, bila hukuman bunuh ada tembak, ada gantung. Tapi kita boleh melihat bentuk di antara yang dilaksanakan itu ada mirip kepada undang-undang Islam pada sifat dia buat secara terbuka. Sebab undang-undang sivil dia tak buat secara terbuka. Ini seorang pemuda berumur 22 tahun telah merogol dan membunuh, maka dijatuhkan hukuman bunuh di hadapan orang ramai dengan tembak dengan machine gun. Jadi kita tengok tu memang inilah yang dikatakan hudud yang dibuat di depan ramai yang tak boleh diterima di dalam masyarakat, dalam masyarakat sivil, kerana mereka menganggap ini mengganggu psikologi. Sebab tu undang-undang rotan pelajar di publik di sekolah itu dimansuhkan. Ini sebenarnya bagaimana berjayanya pemikiran ini masuk. Dia tidak melihat bahawa perkara itu dapat mencegah, menakutkan orang. Sebab tu hudud itu maksudnya ialah haddan itu maksud, hak itu makna menegah daripada pihak orang luar masuk, daripada dalam itu keluar. Jadi hudud itu mencegah secara total apa dikatakan sebagai jenayah. Kalau segamak tengok, kita tengok yang tak tamak tu, kita segamak tu. Atau yang tak tergamak tengok tu, pandang saya saja. Muslimin tak payah. Untuk muslimat saja. Jadi kita kata mirip Islam lah. Dibenarkan sembahyang taubat 2 rakaat. Sembahyang waktu tu khusyuk tak khusyuk pun kita pun tak tahu lah. Kan? Hukuman itu dibacakan. Lalu ditiarapkan, ditembakkan 3 das. Doktor mengucapkan meninggal. Itu di Yaman. Jadi kaedahnya, negara itu mempunyai kaedah masing-masing bagaimana nak melaksanakannya. Tetapi hukumannya ialah sama, hukuman bunuh. Itu bergantung kepada negara.
Jadi tak boleh kita nak menjadikan dia itu sebagai satu isu. Sebab hukuman bunuh, kita akan tengok nanti satu-satu. Kita ada tanggungjawab besar sebagai mahasiswa dan mahasiswi dalam mempertahankan. Allah mendirikan hujah-hujah untuk mempertahankan. Dalam nas-nas Al-Quran itu kita bahagikan dua. Satu ma'kulul makna, yang kedua ghairul ma'kulul makna. Dalam hal ibadiah, dalam ubudiyah yang khusus, ibadatul mahdah, itu ghairul ma'kulil makna. Kita tak dapat faham makna ni. Contohnya semayang zuhur 4 rakaat. Kita tak boleh berfikir sepatutnya semayang zuhur 2 rakaat. Sebab waktu tu sibuk, time hour 1 jam saja, nak makan lagi, nak solat lagi. Sepatut semayang subuh tu 4. Ataupun kerana gejala sosial yang begini berluasa ni, maka semayang zuhur dicadangkan 8 rakaat. Tak boleh, sebab tak boleh kita fahami makna. Sebab itu ubudiyah. Tapi dalam hal muamalah, seperti mana dikatakan percukaian itu, dan juga jenayah, nikah kahwin, ada beberapa hal itu yang Allah mendirikan dia sebagai makulul makna. Maknanya kau boleh fahami. Jadi kalau kita nak mempertahankan hudud, kalau kita nak hudud, nak kisos, apa saja yang berdasar pada Islam, kita mesti berhujah melalui Islam. Inilah salah laku kita apabila kita nak Islam, tapi kita berhujah ikut akal kita, kita ikut emosi kita. Sebab Allah berkata, "Du'u ila sabili rabbika bil hikmata wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Hatu burhanakum. Apabila kamu nak berhujah, hujah dengan hikmat dan berdebat mereka dengan baik. Dan saya kagum kepada Datuk Amriga. Saya rasa saya tewas dari sudut akhlak dia waktu dia berdebat. Saya ingat Datuk Amriga ni seorang yang karam, sebab memimpin bersih. Rupanya dia seorang yang sangat lembut. Bercakap berlembut satu-satu. Jadi bila berdebat dengan dia, saya banyak belajar dengan dia bagaimana nak berdepan hujah dengan dia. Jadi pelajar-pelajar rahmati Allah, Allah telah menyebut bahawa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi bila kita nak berhujah tentang Islam, mesti cara Islam. Maka mesti cari rasional dia, justifikasi dia. Di dalam tu dah ada Allah menceritakan sebab kenapa dia buat benda ni. Allah itu Maha Adil. Jadi Allah sebut bahawa untuk kehidupan, bagaimana kita lihat hukuman mati, contohnya pancung yang dibuat di Arab Saudi. Awak tengok pun awak rasa takut, padahal awak hanya membunuh seekor belalang. Betul tak? Ada pula bunuh seorang manusia. Tak ada seekor belalang, seekor semut. Kita tengok pun rasa takut. Jadi bagaimana dia dapat mencegah itu, lalu tapi orang melihat dari sudut negatif, dia melihat hukuman itu kejam. Jadi bagaimana kita nak beri hujah balik, nak berasional. Ini yang saya kata patut pakar sains Islam, pakar-pakar kita harus bergabung tenaga untuk memberikan suatu jawapan yang begitu konkret. Kenapa hukuman pancung itu dijatuhkan secara terbuka dari sudut psikologi, dan apakah dia membantu dia? Kita yakin kita akan menemui kebenaran itu, seperti mana Kota Tomoyo Ajinomoto menemui molekul air itu. Kan? Betul tak? Saya ingat Ajinomoto je lah. Nah, apa dia? Ikoto Ajinomoto, Toyota ada itu. Jadi wajarnya aku jadikan air itu hidup, lalu dia menemui molekul air itu hidup. Jadi kebenaran Islam itu mesti terselah. Cuma ilmu kita nak memberikan kewajaran itu. Jadi ini tugas kita untuk memberikan. Sebab tu saya akan bawa pada pelajar-pelajar bagaimana operasi dari sudut hukum itu. Walaupun sebahagian itu tidak latar belakang syariah. Daripada kita membaca ayat, sebab tu pelajar cuba baca ayat Quran itu bersama dengan terjemahan yang ada di sebelah tepi itu. Sekurang-kurangnya kita belajar word to word ataupun ayat demi ayat, kita dapat memahami. Walakum fil qisasi ayatun ya ulil albab. Allah meletakkan hujung itu ya ulil albab, wahai orang yang punya ilmu yang mendalam.
Maknanya orang yang ada ilmu, ada intelektual yang tinggi, mesti dia akan boleh menemui hujah. Kenapa rasional? Dalam semua zaman Allah mendirikan hukum ini dalam ayat, dalam suatu hukum dia ada dua serentak. Pertama iaitu disebut sebagai illatul hukmi, yang kedua hikmatul hukmi. Yang tadi panel pertama tersebut. Illatul hukmi ini ialah sebab kenapa hukum itu disyariatkan. Li ajliha syuri'atil hukm. Contohnya mudah adik-adik. Adik lihat masalah qasar sembahyang. Qasar sembahyang ni sebab apa? Sebab musyaqqah ke sebab apa? Nama orang faham sebab musyaqqah. Salah. Sebab musafir. Adapun musyaqqah itu hanyalah hikmat kepada hukum. Jadi artinya seseorang yang musafir lebih 2 merhalah, maka dia boleh qasar. Kadang-kadang tadi saya naik kapal terbang, tak ada musyaqqah. Sampai please, saya pakai tali pinggang, saya pun suruh pakai. Kalau saya buat tak pandai pakai tali pinggang, dia pakai. Lagi nanya saya. Kan? Lepas tu tak ada sempat naik business class, kemudian minum air apa, sebelum 4 letak dulu tisu. Belum sempat 20 minit makan, order mi apa semua, kita akan mendarat 20 minit lagi. Tak ada habis. Tengah nak minum air tak ada, dia pun dah ambil. Dia siap. Sampai ada musyaqqah, tak ada. Cuma jarak tu lebih. Jadi sebab itulah disebut sebab tengok dah sampai, dah. Dia buat macam kapal terbang terus. Jangan main tau, saya ada keramat tau. Panggil tu terus dia datang. Buru-buru. Itu mungkin lebih bodoh lah. Boleh tak joke sikit lah? Saya nampak awak berletih kan. Jadi sebab tu saya suka sebenarnya kalau ceramah ni sebelah yang pukul 2, pukul 4 tu sebelah petang. Sebelah petang ni semua yang akan bersetuju. Tapi kalau sebelah pagi ni banyak soalan dah ditanya. Baik. Jadi kita ada ingat masalah qasar tadi. Satu wa idza darabtum, apabila kamu musafir. Jadi elak kita boleh qasar jamak itu semata-mata musafir yang lebih 2 merhalah. Musyaqqah ke tak musyaqqah, tetap kita boleh qasar solat. Kerana musyaqqah itu hanyalah rasional dan hikmat kepada hukum. Dia boleh wujud dan dia tak boleh wujud. Itu dikatakan sebagai elah. Jadi dalam masalah qisas itu ialah al-qatlu. Dia telah bunuh orang. Bila dia bunuh orang, disabitkan bunuh orang, memang dia kena qisas. Tetapi qisas itu adalah al-hukmu, hukum. Yang jenisnya adalah qisas. Adapun al-hayah itulah yang disebut penghidupan, itu hikmatul hukmu. Jadi dalam suatu ayat ada 2 dan 3 itu serentak. Itu indahnya Allah memberikan rasional dalam pembinaan hukum syarak. Jadi kalau kita nak berhujah, bawa hujah ini. Sama dia terima tak terima, kita bergantung kepada. Jadi maqasid syariah itu ialah hurriyatul hayat, iaitu kebebasan nyawa dan kehidupan. Baik, contoh yang ini tak perlulah ya. Tak cukup panjang nanti. Saya ada lebih kurang setengah jam ni. Dia ada penjaga masa ni, dia akan tunjuk isyarat. Jadi kalau saya tak berhenti, matikan mikrofon. Okey, salah satu banyak hujah saya bawa, iaitu bagaimana kita katakan qisas itu secara terbuka itu adalah hayat, memberikan penghidupan. Dan bila saya berdepan dengan non-Muslim tentang soalan ini, memang mereka terpaku dan mereka tak boleh jawab. Akhirnya mereka dapat menerima. Pertama ialah bila hukuman mati dilaksanakan secara terbuka, banyak faedah yang kita boleh dapat, iaitu akan menyekat pembunuhan kedua, ketiga. Itu biasa. Baik, yang ketiga tu, pembunuh itu tak dapat lari daripada waris. Sebab biasanya daripada 86% kajian pembunuhan itu dilakukan di atas sebab dendam, tak puas hati. Jadi dia tak puas hati pada seseorang itu. Akhirnya dia tak dapat, walaupun dia dapat memuaskan hati dia dah bunuh orang tu, dia rasa dia puas, tetapi masih lagi terangkat kerana dia terpaksa meminta maaf dengan waris ataupun waliul dam kepada pembunuhan itu.
Jadi mau tak mau dia kena minta maaf. Jadi kalau dia tak nak minta maaf, memang cari mampus. Jadi sebab tu apabila seorang Cina dalam satu convention buat, kalau sokong lu punya hudud apa lu, apa gua dapat? Dia tanya apa yang dia dapat. Saya tanya toke maaf, dia di Kelantan ni semua dia pakai toke. Walaupun jual selipar pun itu toke. Sebab tu Cina suka duduk di Kelantan, sebab semua kaya. Kan? Toke ada satu orang perempuan itu, anak laki-laki tu pergi hantar untuk mewarisi kekayaan, pergi belajar, pergi habis juta-juta toke balik tiba-tiba gabuk bunuh dia punya kawan, pecah punya kepala. Toke kalau ikut penal code toke, anak toke memang mati mandatory toke. Toke pakai peguam, mesti pakai nak selamat anak. Toke kalau toke pakai peguam yang baru keluar itu mau 40-50 ribu. Kerana kes itu kes yang tak boleh naik. Dia berlaku pada kes. Tapi kalau toke mau pakai itu macam kapas sing bukan gopas sing. Lu mau 1 juta toke. 1 juta tu. You kecek masuk pun dia kira per minit. Toke bayar. Sebab anda kita akan saja. Sebab tu risak dada, habis tanah, papa jual basikal untuk selamatkan jaminan anda. Tapi toke, anak toke, akhirnya toke hukuman bunuh juga. Toke dah habis 1 juta. Tapi toke kalau toke pakai ini undang-undang, toke masih ada satu peluang. Ayah, apa itu peluang? Toke boleh minta maaf dengan waris, bayar dia. Apa lu dia itu 600 ribu saja toke. Toke bayar. Toke bawa itu penghulu, bawa anak, toke bawa isteri duduk rumah. Dia toke bawa tilam, tidur rumah dia. Selagi dia tak maaf, toke minta maaf, toke bergantung kaki dia, maaf pakcik. Kalau tak maaf lagi, kasih bagi 2.6 bilion toke. Payah, itu Perdana Menteri pun ambil toke Takkan dia rakyat tak ambil toke tapi kasih naik sikit. Senyap tak kata apa tu. Sebab dalam hujah kita mesti mengembalikan kepada peribadi tu. Kalau kita tak rujuk pada orang tu, orang tak rasa dia terlibat dalam hal itu. Itu betul tak? Dia kata dia akan buat. Dan memang dia akan buat. Kalau kita pun akan buat. Jadi inilah yang saya sangat menarik apabila Encik Yusri, pegawai kanan daripada Brunei yang dia belajar di Oxford University tentang undang-undang common law, dia menjadi penisat kanan di Brunei. Dia telah mendalami, dia tak faham pun Islam. Tetapi bila Brunei nak buat, dia terpaksa pergi belajar. Itulah bagaimana saya tahu tentang undang-undang Islam. Selepas saya belajar Islam, saya akan nasihat kepada anak guaman saya pakai Islam tadi. Jadi kita yakin yang pusingan dendam itu semua tuan-tuan yang bawa tu, kerajaan terpaksa mengambil langkah. Nanti saya terangkan satu-satu. Kita boleh melihat tentang bagaimana rahmatnya, peluang yang diberikan, penghidupan demi penghidupan, walaupun dia melakukan dosa yang begitu besar, jenayah terhadap huriat nyawa itu, yang awak kata bahawa hak-hak dokumen ataupun hak-hak human right tadi, kita menyebut bahawa bunuh balas itu adalah hak eksklusif, diberikan oleh Allah kepada waris. Hatta dia seorang raja pun, dia boleh sama ada membunuh balas ataupun sama ada menggugurkan hukuman bunuh, ambil dia separuh atau ambil tak separuh secara insurans, atau memaafkan tanpa dia. Itu hak mutlak yang Allah beri kepada waris, kepada bunuh. Yang ini satu keistimewaan yang Allah beri untuk menyelesaikan rangkaian dendam tadi. Jadi kita lihat salah satu contoh. Ini keluarga diraja Arab Saudi telah membunuh 2 orang anak dia. Malik القضية الثانية jurubahasa raja lah. ريان بن محمود بن محمد أبو عيسى المقتول سامي بن حمد بن محمود النزاوي. يعلن التنازل حمد بن محمود بن حامد Dia النزاوي. panggil orang tua tu untuk datang untuk memberikan kemaafan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ حمد بن محمود النزاوي Muhammad Mahmud Zawi يعلن التنازل بين يديكم وجزاكم الله خيرا. Itu orang tua tu, bapak dia. Tu Malik faham. نتنازل بإذن الله الكريم. Dia dapat bertemu dengan raja.
Dengan dia mendoakan, banyaklah ganjaran yang dapat. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يجزاك خير الله يجزاك خير ابشر ابشر يعني ان شاء الله Isbir, sabar, Allah menggantikan yang lebih baik. يعفو عنك ان شاء الله ان شاء الله وهذه خيرتها لك الله يجزاك خير شكرا لك Jadi kita tak boleh melihat suasana bagaimana perdamaian, peace yang Allah beri kepada waris, walaupun dia telah melakukan jenayah itu untuk suatu solusi yang lebih komprehensif. Nah, itu hebatnya yang kita kena bawa. Sebab tu kalau saya suka jangan bawa hudud, bawa kisah dulu. Sebab hudud tu orang nampak kejam, tapi kisah ini jangan kita tonjolkan. Sebab tu perbincangan saya akan pergi kepada kisah dulu, baru pergi kepada hudud. Jadi tuan-tuan pelajar-pelajar rahmati Allah, sebab tu dalam Islam cuba kita tengok, tak ada hukuman bunuh pun. Jadi bila saya bentang yang ini, human right tadi